Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung lagi siri latihan PPCom Hacker Rank 2021 set soalan C, iaitu soalan yang kelima. Jujukan nombor 2C. Berikut merupakan senarai jujukan nombor negatif 1, 2, negatif 3, 4, negatif 5, 6 dan seterusnya. Okay, kalau kita perhatikan, rujukan ini bagi nombor ganjil negatif, nombor genap positif. Dia beri hasil tambah N nombor pertama dalam rujukan tersebut. Anda dikendaki mencari nilai N. Jadi input dia satu integer S yang mewakili hasil tambah N nombor pertama dalam jujukan. Constraint-nya negatif 10 kuasa 12 hingga 10 kuasa 12. Okey, dan tengok output format. Satu integer yang mewakili nilai N, iaitu bilangan nombor pertama yang telah ditambah. Okey. Okay, contoh, sampel input negatif 3, output dia 5. Penerangan dia, hasil tambah N, nombor pertama dalam jujukan sama dengan negatif 1 tambah 2 tambah negatif 3 tambah 4 tambah negatif 5. Maka, kita ada 5 nombor di situ. Okay, bilangan nombor yang terlibat adalah 5. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan rujukan ini dalam Excel. Excel. Yang pertama yang hendak dicari iaitu N. Yang kedua adalah nombor berkenaan. Dan yang ketiga adalah hasil tambah. Okey. Jadi N ni adalah bilangan nombor. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan nombornya bermula daripada negatif 1, 2, negatif 3, 4, negatif 5, 6, negatif 7, 8, negatif 9, 10, negatif 11, 12 dan seterusnya. Okay. Bagi nombor atau N-nya ganjil, nombornya adalah negatif. Okay. N-nya genap, nombornya adalah positif. Jadi hasil tambah adalah hasil tambah di antara hasil tambah nombor pertama dengan nombor kedua. Okay. Untuk mendapat hasil tambah, kita tahu adalah hasil tambah nombor pertama dan nombor kedua bagi di sini. Jadi kita boleh tulis sama dengan nombor hasil tambah nombor pertama tambah dengan nombor kedua. Okay. Maksudnya, negatif 1 tambah 2 dapat 1. Okay. Okay. Kemudian, hasil tambah 3 nombor ni. 3 nombor. Negatif 1 tambah 2 tambah negatif 3. Depan dia adalah negatif 2. Hasil tambah 4 nombor adalah 2. Jadi, daripada sini, kita boleh nampak pola hasil tambah tersebut. Itu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 dan seterusnya. Jadi di sini kita tahu istilah negatif 7, 7, negatif 8, 8, negatif 9, 9 dan seterusnya. Okey.
Jadi soalan tadi, soalan meminta kita mencari bilangan nombor yang terlibat jika hasil tambah itu diberikan. Jika hasil tambah diberikan, di sini kita ada hasil tambah. Kita dikehendaki mencari nilai n. Nilai n. Jadi apa hubungan hasil tambah dengan nilai n? Apa hubungan negatif 3 dengan 5? 3 dengan 6. Apa hubungan? Kalau kita perhatikan, hasil tambah ataupun n adalah bersamaan dengan 3 darab 2 ni. N yang 6, 3 darab 2. Ke N yang 8, 4 darab 2. Okey, daripada pola rujukan ini, kita boleh nampak bahawa jika hasil tambah itu adalah positif, maka N sama dengan hasil tambah darab 2. Hasil tambah positif, N sama dengan hasil tambah darab 2. Contoh, di sini positif, di sini positif. 8 darab 2, 16. Di sini positif. 6 darab 2, 12. Dan jika hasil tambah adalah negatif, maka N sama dengan hasil tambah darab 2 juga. Darab 2. Tetapi, jika hasil tambah darab 2, kita akan dapat negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Jadi, kita ubah sedikit. Iaitu tukarkan dia jadi negatif hasil tambah darab 2. Negatif hasil tambah maknanya negatif 3. Negatif dia akan jadi positif 3 darab 2 dapat 6. Tapi kita nak N itu adalah 5. Maka akhir sekali kita nak tolak dengan 1. Negatif hasil tambah darab 2 tolak 1. Contoh di sini negatif 9. Negatif 9 jadi positif 9 darab 2 18 tolak 1 17. Okey. Seterusnya, mari kita mulakan penulisan kod atau cara. Diberi, yang utama adalah inputnya. Input. Iaitu hasil tambah. Di sini saya tulis hasil tambah sebagai variabelnya, kembali ubahnya, sama dengan integer input. Ya, proses dia. Proses pengiraan tadilah. Itu jika hasil tambah positif, maka N sama dengan hasil tambah darab 2. Di sini, kita gunakan if hasil tambah positif bermaksud lebih besar dari
kosong. Okey. Maka hasil tambah lebih besar atau sama dengan kosong lah. Kerana kosong termasuk dalam positif. Maka hasil tambah ataupun N sama dengan hasil tambah darab 2. Else, itu selain daripada positif ataupun negatif, N sama dengan negatif hasil tambah darab 2 tolak 1. Okey. Negatif hasil tambah darab 2 tolak 1. Seterusnya, kita boleh buang ini. Ataupun boleh komenkan dia supaya tidak dibaca oleh tidak dibaca dalam satu cara ini. Akhir sekali output adalah nilai N. Sekarang mari kita cuba run kod ini. Okey. Selesai semua test case. Maka inilah penulisan kod atau cara Python bagi soalan kelima ini. Jika ada sebarang masalah, boleh komen di bawah untuk diberi penjelasan. Ataupun jika anda rasa ada kaedah lain ataupun ada proses lain yang boleh digunakan untuk mendapatkan nilai N ni, juga boleh komen di bawah. Seterusnya, mari kita cuba selesaikan soalan yang terakhir, iaitu buku 2B. Anis Najwa telah membaca sebuah buku bermula pada muka surat pertama. Diberi hasil tambah semua nombor muka surat buku yang dibaca oleh Anis. Anda dikendaki mengira jumlah muka surat yang telah dibacanya. Input format adalah satu integer S yang mewakili hasil tambah nombor muka surat buku yang dibaca oleh Anis Najwa. Constraint dia 1 hingga 10 kuasa 18. Output format satu integer yang mewakili bilangan muka surat buku yang telah dibaca. Bilangan muka surat. Diberi hasil tambah muka surat. Kendaki mengira bilangan muka surat. Bermula dari muka surat pertama. Okey. Contoh. Katakan hasil tambah nombor muka surat buku telah dibaca oleh Anis Najwa sama dengan 66. Maka 66 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka jumlah muka surat yang dibaca adalah 11. Seterusnya, untuk lebih jelas, mari kita cuba susun jujukan nombor ini dalam satu format Excel. Yang pertama adalah N.
mana n ni adalah bilangan muka surat. Okey, bermula dengan 1. Okey, kemudian adalah S. Di mana S ni adalah hasil tambah bilangan muka surat. Okey, jadi 2 tambah 1, 3. Okey, 3 tambah 3, 6. 4 tambah 6, 10. 5 tambah 10, 15 dan seterusnya. Ini sampel input dan output tadi. Jika 66 dimasukkan atau hasil tambahnya 66, maka bilangan muka suratnya adalah 11. Jadi sekarang kita akan cuba cari satu perkaitan di antara N dan S. Atau bila satu, kita cari satu pola yang konsisten. Okay. Ini saya akan cuba bahagikan S bahagi dengan N. Okay. S bahagi dengan N adalah 1 bahagi 1, 1. Okay. Kemudian 3 bahagi 2, 1.5. 6 bahagi 3, 2. 10 bahagi 4, 2.5. Okay, jadi sekarang kita sudah ada satu pola yang seragam. Itu 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 dan seterusnya. Okey. Okey, daripada sini juga kita boleh hasilkan satu lagi pengiraan, iaitu macam mana nak mendapatkan N daripada S bahagi N ni. Jadi sekarang saya akan cuba bahagikan N dengan 2. Okay. N bahagi dengan 2. Maka di sini akan dapat 1 bahagi dengan 2. Okey. Kita nampak sampai 5, 1, 1.5, 2. Ya, seragam. Sekarang, apa kata kita tambah dengan 0.5. Okey. Jadi 1 N bahagi 2 tambah dengan 0.5. Okey. Maka dia akan menghasilkan jawapan yang sama dengan S bahagi N. Okay, S bahagi N. Jadi di situ kita boleh membina satu persamaan. Okay, satu persamaan iaitu S per N sama dengan N per 2 tambah 1 per 2. Okay. Daripada sini tadi, kita tahu dia adalah sama. Maka S per N sama dengan N per 2 tambah 1 per 2. Sekarang kita cuba ringkaskan persamaan ini. Maka kita akan dapat S per N, N tambah 1 per 2, 2S. Okay. Telan sikit ni. N di sini. 2S sama dengan N darab N tambah 1. Maka kita dapat 2S sama dengan N kuasa 2 tambah N. Sekarang kita cuba jadikan dia sebagai satu persamaan.
Ini kita panggil persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Jadi untuk mencari nilai n dalam satu persamaan kuadratik, kita boleh menggunakan rumus n sama dengan tolak b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4ac bahagi dengan 2a. Jadi kita gantikan nilai-nilai a yang terlibat dan juga b dan juga c. Okey. Jadi di sini b-nya adalah, tengok b di sini adalah 1. Okay. Jadi tolak 1 tambah tolak b adalah 1, mana 1 kuasa 2 pun 1 tolak 4 darab a-nya 1 juga, dan c-nya adalah negatif 2s. Okay. Negatif 2s. Yang sini 2 darab 1. 2 lah. Okay, kita akan dapat negatif 1 tambah tolak 1 tambah 8s. Okey, oleh kerana n ni hanya mempunyai nilai yang positif. Okay, kalau kita tengok n ni semuanya positif. Okay, positif. Sebab dia adalah bilangan muka surat. Jadi kita boleh abaikan negatif di sini. Jadi bolehlah tulis n sama dengan tolak 1 tambah punca kuasa 2 1 tambah 8s per dengan 2. Sekarang mari kita cuba tulis kod atau cara bagi masalah ini. Yang pertama iaitu S integer input. Okay, mana S itu adalah hasil tambah. Kemudian proses dia untuk mencari nilai n adalah sama dengan negatif 1, okay, negatif 1 tambah 1 tambah 8s punca kuasa 2 tak? Okay, negatif 1 tambah punca kuasa 2 1 tambah 8s. Jadi di sini saya tulis 1 tambah 8 darab s punca kuasa 2. Okey. Saya gunakan kuasa setengah ataupun kuasa 0.5 atau kuasa 1/2. Okey. Kuasa 1/2 sama dengan punca kuasa 2. Okey. Dan bahagi dengan 2. Okey, negatif 1 tambah 1 tambah 8 darab S kuasa 1/2 atau kuasa setengah 0.5. Okey, output dia print N. Okey, mari kita cuba tengok. Okey.
Jadi, kalau kita perhatikan pada test case kosong, kita nampak output 11.0 dan expected output 11. Okey, salah titik perpuluhan saja. Okey. Dan test case 5, your output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.999. Expected output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini hanya perlu bundarkan saja. Okay, bundarkan saja. Kerana sebenarnya bagi test case 5 ni tak ada hasil tambah yang boleh menghasilkan nombor ni lah. Nombor 1762. Okay. Tapi tak mengapa. Okay. Kita hanya bundarkan saja. Okay. Nak bundarkan, kita gunakan fungsi round. Okay. Fungsi round. Maka semua titik perpuluhan itu dibundarkan. Run sekali lagi. Ada tertinggal kurungan. Okay, run semula. Okey, jadi selesailah semua test case. Okay, semua test case telah berjaya diselesaikan. Okay, dengan hanya 3 baris. Satu cara. Tapi perlu difikirkan langkah-langkah atau proses pengiraan bagi menentukan rumus atau bagi menentukan cara untuk mencari nilai N berdasarkan jujukan tersebut. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah klik like, share pada rakan-rakan dan juga subscribe jika masih belum subscribe lagi. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.